Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar topik baru. Jika sebelum ini kita belajar berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan seperti pemilikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad iaitu syarikat sedia berhad dan syarikat berhad. Hari ini kita akan belajar bentuk pemilikan perniagaan yang baru iaitu bentuk pemilikan perniagaan koperasi. Apakah yang dimaksudkan dengan koperasi? Ya? Koperasi merupakan sebuah organisasi perniagaan yang mana ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela untuk kepentingan bersama. Mari kita lihat apakah ciri-ciri koperasi. Yang pertama, ciri-ciri koperasi ialah menjalankan kegiatan ekonomi bagi memenuhi keperluan anggota di dalamnya. Aktiviti yang dilaksanakan oleh koperasi adalah tidak berunsurkan politik, terlebih kepada menjaga kebajikan anggotanya. Aktiviti koperasi adalah berdasarkan akta, peraturan dan undang-undang kecil koperasi. Modal disumbangkan oleh anggota dan setiap anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan. Liabiliti koperasi adalah terhad iaitu hanya setakat sumbangan modal ataupun yuran yang disumbangkan sahaja. Seterusnya mari kita lihat prinsip-prinsip koperasi. Ada lebih kurang 7 prinsip-prinsip koperasi yang perlu kamu faham. Mari kita lihat. Yang pertama, keanggotaan adalah sukarela dan terbuka. Di mana anggota di dalam koperasi adalah secara sukarela, itu tanpa paksaan. Keanggotaan terbuka kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa, jantina dan agama. Yang kedua ialah kawalan secara demokratik oleh anggota, di mana setiap anggota ada hak untuk bersuara dan mengundi. Dan koperasi adalah dikawal oleh anggota sendiri dan boleh melibatkan diri secara aktif dalam aktivitinya. Yang ketiga ialah penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi, iaitu setiap anggota ada hak untuk terlibat dalam setiap perniagaan dan ekonomi yang dijalankan oleh koperasi. Prinsip yang seterusnya adalah kebebasan autonomi. Apa yang dimaksudkan dengan kebebasan autonomi? Di mana setiap anggota berhak bersuara, ada hak untuk bersuara, di mana boleh suarakan pendapat, suarakan idea untuk membangunkan koperasi, bagi memastikan kebajikan setiap anggota adalah terpelihara. Prinsip-prinsip koperasi seterusnya adalah pendidikan, latihan dan maklumat, iaitu bermaksud selain kebajikan anggota, kepentingan masyarakat setempat harus diambil kira, di mana aktiviti koperasi dapat memberikan kesan yang positif kepada masyarakat setempat. Seterusnya, bekerjasama antara koperasi. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah membantu ekonomi koperasi menjadi luas dan teguh, di mana dapat mempertingkatkan sistem pengurusan dan perniagaan koperasi. Ini kita lihat saja koperasi SMK Wilayah 8 Berhad pada hari ini, yang mana bersama-sama dibangunkan oleh anggota di dalam SMK Wilayah 8 untuk meningkatkan sistem pengurusan perniagaan koperasi. Dan yang terakhir ialah prihatin terhadap komuniti. Apakah maksudnya? Selain kebajikan anggota, kepentingan masyarakat harus diambil kira, di mana aktiviti koperasi dapat memberi kesan yang positif kepada masyarakat setempat. Okey, itulah prinsip-prinsip koperasi. Keanggotaan koperasi. Ada dua aspek yang perlu kita faham, iaitu pertama jumlah anggota, yang kedua adalah hak anggota. Jumlah anggota koperasi minimalnya adalah 50 orang dan setiap anggota perlu membeli modal share. Manakala hak anggota adalah untuk mengundi, di mana satu undi dalam mesyuarat agung tahunan koperasi tanpa mengira jumlah share yang dimiliki dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Seterusnya, mengambil semula modal share apabila ahli koperasi keluar daripada koperasi dan ahli koperasi menerima pulangan dalam bentuk dividen ataupun bonus. Ini contoh koperasi.
Kedai koperasi. So koperasi ni mesti ada perkataan koperasi lah. Kalau syarikat berhad tu ada perkataan sedia berhad ataupun orang berhad. Koperasi mesti ada koperasi di depannya. Ini contoh Okey, mari kita lihat apakah kelebihan koperasi. Yang pertama, liability adalah terhad di mana anggota koperasi hanya rugi setakat modal yang dilaburkan sahaja. Yang kedua, pentadbiran adalah secara demokratik ataupun demokrasi di mana semua anggota diberi hak mengundi. Setiap anggota mempunyai hak yang sama rata, iaitu satu undi untuk setiap seorang tanpa mengira jumlah saham apabila mengundi memilih ahli lembaga pengarah. Baik, kelebihan yang ketiga ialah tiada beban cukai, di mana untuk koperasi ini dikecualikan daripada pembayaran cukai. Yang keempat adalah rebate. Rebate ini bermakna insentif yang diberikan kepada pelanggan koperasi yang membeli barang ataupun produk daripada koperasi tersebut. Okay. So ini kelebihan lah. So kata kuncinya, liability terhad setakat modal, demokratik, tiada cukai dan mempunyai rebate. Okey, mari kita lihat apakah kekurangan koperasi. Yang pertama, kadar pulangannya adalah rendah berbanding dengan pelaburan saham di syarikat lah. Yang kedua, pengurusan dan pemilik terpisah, di mana pekerja tidak terdorong untuk memajukan perniagaan. Mereka hanya bekerja sahaja, tidak mempunyai dorongan untuk memajukan perniagaan. Yang ketiga, pemilikan share adalah terhad, di mana tidak boleh memiliki share melebihi 20%. Dan yang keempat, pindah milik share tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Okay. So kata kuncinya, pulangan rendah, pengurusan dan pemilik adalah terpisah, iaitu entiti yang berasingan. Pemilikan share maksimal 20% saja, tak boleh lebih, dan share tak boleh dipindah. Baik, cikgu harap selepas kamu menonton video ini, kamu bolehlah menjawab soalan di dalam modul berkaitan dengan koperasi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.